tergambar bahawa ia satu projek pembangunan yang sudah terpenggalai sejak tahun 1997. Itu kira-kira 17 tahun lalu. Dan sehingga kini keadaan yang tidak berubah, iaitu satu tapak yang sudah dikorek untuk berperas atas bangunan berbilang tingkat yang telah menarik ramai pembeli untuk melapor di tanah. Malangnya projek itu tidak dapat disiapkan dan dibiarkan terpenggalai dan menjadi satu eyesore di Bandar Raya Kuala Lumpur. Di manakah silap? Ramai warga kota dan orang ramai bertanya, mengapa kerajaan tidak berbuat sesuatu yang memulihkan projek tersebut? Sejak menjadi ahli Parlimen Bukit Bintang sejak 1999, saya tidak putus-putus menerima aduan dan pantahan tentang projek ini, dan setiap kali itu saya membawa kes ini di sidang Pesurat Dewan Yang Mulia ini, yang mana Yang Berhormat Menterinya dan Datuk Bandar Siddiq Berkandi. Namun kes ini tidak juga selesai. Sewaktu itu berbagai alasan diberikan yang melegakan kemarahan para pembeli. Dan sidang betul, sekarang ini saya difahamkan kes Plaza Rakyat ini sudah sampai ke satu peringkat arbitrasi. Ketika difahamkan telah mengemukakan kes ini di pihak tribunal penimpan tarikh, itu terdiri daripada Datuk Ghazi Ishak, Profesor Tan Sri Wisu Sinadurai dan Robert Raza pada 24 hari bulan Oktober 2013. Dan pihak penimbang tara mendapati bahawa keputusan TPKL untuk menamakan perjanjian usaha sama dan dibacakan dengan syarikat Pasar Rakyat Sdn Bhd, pihak yang memajukan Pasar Rakyat adalah sah. Malangnya Pasar Rakyat Sdn Bhd tidak bersetuju dengan keputusan itu dan mencapar dan membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Melaya untuk mempertikaikan interim award untuk tribunal penimbang tara yang memiliki hak kepada TPKL kerana menimbang tara itu tidak mempunyai bidang kuasa di bawah Kanun Tanah Negara tahun 1965 untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan perjanjian pajakan kerana bidang kuasa ini terletak di bawah Mahkamah Tinggi. Keputusan ini tribunal menimbang tara itu memberi kesan ke atas hak Pasar Rakyat Sdn Bhd dan TPKL serta pihak ketiga, terutama bank pinjaman, yang disebabkan Pasar Rakyat Sdn Bhd telah mencakarkan pajakan tanah Pasar Rakyat itu kepada bank-bank untuk mendapatkan pinjaman. Sebelum ini pihak bank-bank pada Februari 2013 telah melantik Adam Primus Chartered Accountant sebagai penerima dan mengurus Pasar Rakyat Sdn Bhd. Selepas itu Adam Primus telah membuat tender terbuka kepada pertengahan tahun lepas untuk memberlawa pemaju-pemaju yang sesuai, yang mempunyai kewangan yang kukur untuk memulihkan projek tersebut. Maka Ivory Properties Group Berhad telah dipilih untuk meneruskan projek itu, yang mana kedua pihak telah membuat perjanjian akuisisi yang memulihkan. Akan tetapi TPKL telah mengistirahkan perjanjian itu dengan alasan bahawa TPKL masih mengkekalkan keputusan bahawa sejak TPKL telah menamakan perjanjian usaha sama dengan Pasar Rakyat Sdn Bhd sebelum ini, maka apa jua perjanjian yang dibuat oleh Pasar Rakyat Sdn Bhd atau wakilnya adalah tidak sah. Menurut Adam Primus, TPKL tidak pun bertindak balas ke atas suratnya. Menurut perjanjian baru ini, Ivory Property akan membayar ringgit Malaysia 560 juta kepada TPKL dan dalam masa yang sama ia akan menyelesaikan tunggakan cukai taksiran Pasar Rakyat Sdn Bhd kepada TPKL. Manakala Pasar Rakyat Sdn Bhd akan dibayar ringgit 400 juta kepada menyelesaikan hutang dengan bank dan pihak lain. Dan sedang berdua, difahamkan bahawa TPKL tidak begitu senang dengan tawaran itu kerana hanya mendapat saham maksimum 7% dari nilai kasar projek pembangunan itu, yang mana nilai projek hanya ringgit Malaysia 404 ringgit kaki persegi, sedangkan para
penaksir harta bercongkak bahawa nilai tanah itu adalah di antara 1,000 dan 1,200 kaki persegi. Difahamkan dipikir menuntut bayaran tambahan ringgit 265 juta untuk menilaikan semula projek yang bayaran minimum 20% keuntungan dijamin oleh Pasar Rakyat Sdn Bhd. Perhatian berat saya ialah apa akan terjadi pada nasib para pembeli ramai. Sebanyak 221 unit perniagaan telah dijual dan sahaja mereka telah membayar 150,000 per unit. Mereka telah menerima timpias yang teruk dari projek terbengkalai. Mereka menyuarakan supaya wang deposit yang mereka bayar dikembalikan ataupun pihak kerajaan hendaklah menjalankan langkah-langkah menyelamatkan projek ini dari terus terbengkalai dan ditikaikan untuk jangka masa yang tidak pasti. Sekian, terima kasih. Sila, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Sri dan Ketua, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat dari Bukit Bintang yang telah menyuarakan pandangan dan persoalan dalam ucapan penangguhan dalam mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-13 Dewan Rakyat 2014 ini. Keprihatinan, ketelitian dan kepekaan Yang Berhormat adalah sama seperti kami di Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terhadap perkara-perkara yang melibatkan kesejahteraan hidup dan kebajikan para warga wilayah persekutuan khususnya dan rakyat amnya. Kerana kami ialah kerajaan yang mementingkan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan yang lain. Tuan Sri dan Ketua, untuk Mohd Yang Berhormat Bukit Bintang, projek Plaza Rakyat di Jalan Pudu, Kuala Lumpur merupakan projek pengswastaan secara pajakan di antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan Tetuan Plaza Rakyat Sdn Bhd ataupun PRSP yang ditandatangani pada 16 Disember 1992 untuk membangunkan tanah Datuk Bandar Kuala Lumpur melalui kaedah dengan izin Build, Lease, Operate, Transfer. Cadangan pembangunan terdiri daripada podium 12 tingkat, mengandungi terminal bas dan taksi, pusat penjaja, ruang perniagaan, tempat letak kereta, stesen LRT, menara hotel setinggi 21 tingkat dengan izin servis apartmen 46 tingkat dan pejabat 79 tingkat. Di bawah konsep penswastaan ini, segala pembelanjaan ditanggung oleh pihak Plaza Rakyat Sdn Bhd dan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hanya menyediakan tanah. Kos pembinaan keseluruhan bagi menyiapkan projek Plaza Rakyat ini dianggarkan ketika itu sebanyak ringgit Malaysia 1.2 bilion. Mengikut perancangan asal, pembinaan projek ini disiapkan dalam masa 6 tahun. Tetapi telah terhenti pembinaan mulai tahun 1996 kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh pihak Plaza Rakyat Sdn Bhd dan krisis ekonomi pada tahun 1997. Akibat krisis ekonomi tersebut, pihak Plaza Rakyat Sdn Bhd tidak berupaya untuk menyiapkan projek tersebut melalui kaedah Build, Lease, Operate and Transfer. Dan setakat ini, kemajuan kerja yang telah dilakukan hanyalah lebih kurang 37% daripada keseluruhan projek, iaitu di peringkat dengan izin substructure saja. Dalam usaha memulihkan semula projek ini, beberapa siri rundingan telah diadakan dari masa ke semasa bagi mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul. Pihak Plaza Rakyat Sdn Bhd telah pun membelanjakan lebih kurang ringgit Malaysia 150 juta bagi pembinaan dengan izin substructure. Pihak DBKL telah memberi peluang kepada Plaza Rakyat Sdn Bhd
sebagai pemaju untuk meneruskan semua projek ini dengan memberi tempoh lanjutan masa dengan izin extension of time selama 5 kali, serta membenarkan pertukaran konsep build, lease, operate and transfer kepada outright sale dengan izin. Pertukaran konsep pembangunan ini adalah penting kerana melalui pertukaran konsep ini, pihak Plaza Rakyat Sembilan Berhad boleh mendapatkan sumber pembiayaan kewangan melalui jualan unit-unit kepada pembeli-pembeli. Walau bagaimanapun, sehingga tarikh akhir lanjutan masa, iaitu pada 31 Mei 2007, Plaza Rakyat Sembilan Berhad masih tidak mengambil sebarang tindakan untuk menyiapkan projek, dan Dewan Bandar Kuala Lumpur telah mengemukakan notis membaiki kemungkinan dalam tempoh 60 hari kepada Plaza Rakyat Sembilan Berhad pada 1 Jun 2007. Tan Sri Ketua. Seterusnya, pada 27 April 2010, pihak Plaza Rakyat Sembilan Berhad telah mendapat satu perintah injunksi sementara expedite application dengan izin daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perintah injunksi sementara ini menghalang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur daripada mengambil milikan tapak projek yang ditetapkan pada 28 April 2010 dan menghalang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur daripada menamatkan atau merampas pajakan tanah bagi projek tersebut. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 Februari 2011 telah membenarkan permohonan Plaza Rakyat Sembilan Berhad untuk mendapatkan injunksi mandatori terhadap Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi menghalang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur daripada memasuki tanah projek Plaza Rakyat dan untuk menghalang pembatalan pajakan yang didaftarkan sehingga selepas prosiding timbang tara selesai. Selain itu, Mahkamah Tinggi turut menolak permohonan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mengenepikan perintah injunksi dan untuk mendapatkan milikan kosong tanah projek Plaza Rakyat serta membatalkan pajakan di atas tanah tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Tinggi pada 4 Julai 2012 telah menolak permohonan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi mengenepikan perintah injunksi oleh pemaju yang menghalang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur daripada mengambil milikan tanah projek, dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur perlu menunggu keputusan prosiding timbang tara. Untuk maklumat yang berhormat, sesi pendengaran prosiding arbitration ataupun arbitrasi telah tamat dan Datuk Bandar sedang menunggu keputusan muktamad atau dengan izin dan reward dibuat oleh penimbang tara berhubung kes tersebut. Menurut penimbang tara, keputusan jangka akan diberikan dalam bulan Jun ini, melainkan suatu tarikh lain diberikan oleh penimbang tara. Berhubung dengan kes yang dibawa oleh Plaza Rakyat Sembilan Berhad terhadap Datuk Bandar Kuala Lumpur di Mahkamah Tinggi mempertikaikan dengan izin dan ruling yang telah diberikan oleh penimbang tara pada 24 Oktober 2013, tarikh untuk pengurusan kes telah ditetapkan oleh Mahkamah pada 5 Jun 2014 dan pendengaran kes pada 30 Jun 2014. Tuan-tuan yang berhormat, berhubung pelantikan syarikat Ivory Properties oleh Adam Primus, Datuk Bandar tidak pernah memberi persetujuan dan pengiktirafan terhadap pelantikan syarikat tersebut dan menganggapkan pelantikan berkenaan tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Datuk Bandar. Berhubung dengan 221 pembeli yang telah menandatangani perjanjian jual beli bagi pembelian unit-unit di projek Plaza Rakyat, pembeli-pembeli tersebut akan diberi peluang sama ada untuk meneruskan pembelian unit yang akan disiapkan oleh pemaju baru atau bersetuju ditawarkan kembalikan wang pendahuluan yang telah dibayar kepada Plaza Rakyat tertakluk kepada terma-terma dan syarat yang akan ditetapkan kelak. Terima kasih Ketua. Bagi pihak Kementerian Wilayah Persekutuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli yang berhormat Bukit Bintang
di atas penyampaian ucapan penangguhan yang melibatkan bidang kuasa dan tanggungjawab kementerian ini. Kami berjanji kementerian akan menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin, kerana kita pun tidak mahu melihat satu projek yang terbengkalai dan menjadi soai seperti yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Bukit Bintang. Sekian, terima kasih. Masuk.